A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita di siri Qalbil Quran, siri meneliti keindahan teks Al-Quran, siri tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang menarik perhatian para mutadabbirin. Mari sama-sama kita ikuti di siri berikutnya. Tajuknya adalah seperti ini. Qalbil Quran 32. Kenapa rumah labah-labah paling lemah dan rapuh? Mari kita teliti kata-kata yang Allah Ta'ala letak di dalam surah Al-Ankabut ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Maksudnya secara umum, sesungguhnya rumah yang paling rapuh, paling lemah, labaitul ankabut, adalah rumah ankabut, rumah labah-labah. Laukanu ya'lamun, kalaulah mereka ketahui. Kalau manusia tahu, manusia teliti, manusia akan dapati bahawa paling lemah di kalangan rumah-rumah, pembuatan rumah, pembinaan rumah adalah rumah labah-labah. Mari kita teliti apa maksud rumah. Makna bait, baitul ankabut itu, pertama, tempat tidur. Rumah ini adalah tempat tidur, tempat istirahat, tempat berlindung dari panas, dari sejuk, dari hujan, tempat berlindung dari mara bahaya. Sebab itu kita memerlukan rumah yang kukuh supaya tidak diganggu oleh bahaya yang datang dari luar yang tidak kita sangka. 4. Rumah berkasih sayang di antara anak, suami dan seisi keluarga. Yang 5 adalah tempat bertenang dan merasa aman. Jadi, adakah ciri-ciri rumah tersebut ada pada rumah labah-labah? Dari sudut yang tersurat, ciri-ciri rumah tersebut tidak ada. Sebahagian besarnya, malah kesemuanya tidak ada kepada sarang labah-labah. Kerana sarang labah-labah ini tempat tidur yang tak aman. Tempat tidur yang terbuka. Sebab itu kita tengok labah-labah kalau dia tidur, dia tak tidur di tengah-tengah sarang dia tu. Dia lari ke batang pokok. Dia menunggu saja di tempat jauh. Nanti bila ada binatang sangkut di sarang dia, baru dia datang. Kerana dia sendiri rasa tak aman untuk tidur kat situ. Jadi ciri rumah satu dah tak ada. Tempat tidur yang selesa untuk istirahat tak boleh. Untuk berlindung dari panas, sejuk dan hujan pun tak boleh. Rumah labah-labah tak boleh. Kerana hujan datang, panas datang, berlobang macam tu, memang terdedah kepada panas, sejuk dan hujan. Tempat berlindung dari mara bahaya. Mana boleh tengah duk tidur, datang kumbang, datang kabui, datang apa benda, makhluk terbang, mengganggu tidur kita, malah bahaya. Kerana akan mencarikkan, akan mengoyak sarang tersebut. 4, untuk tempat untuk berkasih sayang, anak, suami bersama keluarga, ini tidak berlaku di dalam sarang labah-labah. Kerana labah-labah hidup bersendiri, dia tidak punya ahli keluarga. Nanti ada fakta yang akan kita bentangkan. Dan yang 5, tempat bertenang, merasa aman. Labah-labah sendiri dengan sarang dia tidak rasa aman kerana terdedah
kepada mara bahaya yang sentiasa datang kepada rumah tersebut. Jadi, adakah ciri-ciri rumah tersebut ada pada sarang laba-laba, rumah laba-laba? Tidak ada. Itu baru yang tersurat. Yang jelas kita nampak tersurat itu tidak sesuai untuk dibuat rumah, kerana yang sesuai untuk dibuat rumah tadi yang punya keselamatan yang menyeluruh. Itu yang tersurat. Yang jelas rumahnya tidak seperti rumah yang sepatutnya. Dan yang kedua, yang tersirat pula, kajian mendapati bahawa tabiat kehidupan labah-labah ini adalah seperti berikut. Pertama, hidup berperang sesama sendiri. Memusuhi sesama sendiri. Jadi mereka tidak pernah hidup berkumpulan. Hidupnya bersendiri. Sebab kita tengok satu sarang, mesti ada satu labah-labah sahaja. Mana boleh satu sarang ada 2-3 labah-labah. 2. Betina akan makan si jantan setelah bersama. Kerana betina menjadi lapar dan jantan masih lemah ketika itu. Jadi, labah-labah betina ini mengambil kesempatan kerana dia lebih besar daripada labah-labah jantan. Biasanya kalau satu jenis labah-labah, yang jantan lebih kecil daripada yang betina. Lepas bersama, terus dimakan si jantan tersebut. 3. Anak-anak setelah menetas, lepas dia bersama dengan jantan, dia bertelur. Dia simpan telur dia di samping sarangnya tersebut. Kemudian tunggu anaknya menetas. Bila anak menetas, anak akan makan sesama sendiri. Ini luar biasa punya keluarga labah-labah ini. Kemudian setelah selesai bergaduh di dalam kepompong, dalam sarang tempat mereka menetas, anak-anak tadi keluar, lalu mereka melihat ibunya ada di situ, mereka menyerang ibunya dan makan ibunya. Kemudian masing-masing bawa diri mencari tempat masing-masing untuk menjalani kehidupan sebagai labah-labah. Jadi Allah Ta'ala menggunakan selemah-lemah rumah ini, menyebabkan ayat ini menjadi lengkap cerita tentang lemahnya labah-labah ini berada di dalam 2 aspek. Lemah dari aspek zahir. Zahir, rumah dia tak boleh dibuat sarang, tak boleh dibuat tempat tidur, tidak aman, rumah yang terdedah kepada panas, hujan. Dan yang kedua, dari sudut batinnya pun tidak ada kasih sayang, tidak ada kesatuan, tidak ada kehidupan yang harmoni. Zahir dan batin sarang ataupun kehidupan labah-labah ini adalah bermasalah dan sangat lemah. Sebab itu, ulama menterjemahkan ayat Al-Quran tersebut ialah orang-orang yang mengambil selain Allah untuk dijadikan Tuhan, untuk dijadikan pelindung, untuk dijadikan penolong, pembantu mereka, seumpama labah-labah berlindung dengan rumahnya. Zahir dan batin tidak akan selamat dan aman. Zahir pun tak aman, apatah lagi batin. Inilah perumpamaan orang yang mengambil selain Allah dijadikan sebagai pelindung, sebagai penaung, sebagai tempat untuk dia memohon bantuan. Seperti memohon, seperti labah-labah berlindung, bernaung dengan sarangnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitulah perbincangan yang ingin kita kongsikan dengan tuan-tuan di Qalbil Quran yang ke-32. Semoga bermanfaat sehingga bertemu lagi di siri seterusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man tabi'ahu wa wala.
Saudara-saudari yang dihormati, bulan Ramadan itu punya kelebihannya, tidak semata-mata kerana ibadah puasa yang ditunaikan di bulan tersebut. Suatu sebab yang menjadikannya sebagai bulan istimewa, selain daripada ibadah puasa, ialah penurunan Al-Quran dalam bulan tersebut. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, di bulan inilah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan serta sebagai pembeda Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Artinya bulan Ramadan ini punya kelebihan kerana ibadah puasa yang kita tunaikan di bulan tersebut. Dan juga kelebihan bulan Ramadan kerana dia diberkati disebabkan dalam bulan inilah Al-Quran diturunkan. Kita mengambil sedikit kesempatan untuk menimbulkan apresiasi kita terhadap Al-Quran. Pertama, kita harus menyadari bahawa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT pada manusia. Bahawa sumbernya ialah Allah. Bahawa yang menurunkannya ialah Allah, Tuhan yang menjadikan manusia, yang menjadikan alam seluruhnya, yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Artinya Al-Quran ini bukanlah hasil pemikiran dan renungan atau pengamatan manusia ataupun mana-mana makhluk yang lain. Al-Quran adalah dari Allah SWT. Walaupun kitabnya kelihatan seperti kitab-kitab yang lain, namun kandungannya adalah wahyu dari Allah SWT. Bukan daripada manusia dan kebijaksanaan manusia. Semuanya itu tidak akan berupaya mengatasi kebijaksanaan, hikmah dan segala macam kebaikan, kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah menegaskan, Inna nahnu nazzalna zikra. Kami yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran. Inna nahnu nazzalna alaikal Quran. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Kami yang menurunkan kepadamu Al-Quran secara beransur-ansur. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan az-zikra dan kami yang memeliharanya. Pasti kami yang akan menjaganya. Jadi ayat-ayat ini menegaskan bahawa Al-Quran ini bukan sebarangan kitab, tetapi kitab yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan Maha Besar, Maha Agung, Maha Mengetahui, Maha Mencipta. Tuhan yang menguasai manusia, menguasai alam seluruhnya. Kesedaran bahawa Al-Quran ini adalah dari Allah, wahyu dari Allah, sepatutnya menimbulkan kekaguman kita dan apresiasi kita setinggi-tingginya kepada Al-Quran. Dan tidak memandangnya sebagai kitab-kitab biasa, sekalipun di dalamnya mengandungi perkara-perkara yang mungkin juga terkandung dalam kitab-kitab yang lain, tetapi tidak akan sama antara kitab-kitab yang lain dengan Al-Quranul Karim yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus sadar bahawa kitab ini adalah kitab yang sempurna, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi menyempurnakan dan melengkapkan agama untuk manusia.
Jadi kandungan kitab ini adalah kandungan kitab yang di dalamnya terdapat segala keperluan yang diperlukan oleh manusia bagi menjalani kehidupan yang membahagiakan di dunia dan juga di hari akhirat. Kitab yang mengandungi pengajaran-pengajaran yang menyeluruh, yang komprehensif, yang merangkumi. Tidak ada perkara-perkara utama yang diperlukan oleh manusia kecuali semuanya sudah termaktub di dalam Al-Quran. Allah SWT sendiri menegaskan dalam wahyu yang terakhir yang masyhur, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama untuk kamu dan aku lengkapkan nikmatku kepadamu, ke atasmu, dan aku meredai Islam itu sebagai agama kamu. Artinya kitab ini adalah kitab panduan, kitab yang tidak ada kekurangan, kitab yang boleh dimanfaatkan untuk membina kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang memberikan kita kebahagiaan dan kesejahteraan yang sebenarnya. Yang ketiga yang harus kita sadar bahawa Al-Quran ini adalah kitab yang serba sempurna. Tidak ada kecacatan, tidak ada kekurangan, tidak ada perkara yang terlupa dari disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Seperti yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, "Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah kitab yang tiada keraguan di dalamnya yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada sesuatu pun yang meragukan, yang menimbulkan tanda tanya, yang menimbulkan persoalan, kecuali semuanya diperjelaskan oleh Allah SWT dengan kebenaran. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Bersamanya tidak ada kebatilan, sama ada di hadapan maupun di belakang. Sama ada pada masa yang akan datang ataupun pada masa-masa yang lalu. Artinya tidak ada hal-hal yang meragukan, tidak ada perkara batil di dalamnya, semuanya adalah kebenaran, semuanya adalah hak. Tidak mungkin hal ini boleh diklaim oleh mana-mana penulis, mana-mana buku, bahawa kitabnya dan tulisannya adalah sempurna, tidak ada kecacatan, tidak ada kebatilan, dan tidak ada perkara-perkara yang berlawanan dengan kebenaran sama sekali. Tidak ada siapa yang sanggup untuk mengakui demikian, tapi itulah yang diakui oleh Al-Quran, bahawa dia adalah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, tidak ada kebatilan di dalamnya. Semuanya adalah al-haq daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, kita harus sadar bahawa Al-Quran adalah kitab yang kekal, keasliannya, kandungannya, kebenarannya, dan Allah SWT menjamin bahawa Allah akan menjaga dan memeliharanya. Seperti yang disebut dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran, dan kami pasti akan menjaganya. Artinya Al-Quran akan terpelihara, akan terjaga sampailah pada kesudahan alam ini. Jaminan Allah SWT itu memang tidak dapat kita nafikan lagi. Kebenarannya telah jelas melihat kepada keaslian Al-Quran yang kekal sampai ke hari ini sejak diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Al-Quran ini terpelihara dengan beberapa sebab. Antaranya
kerana adanya disiplin dan kaedah pembacaan yang standard yang telah pun ditentukan dan menjadi kaedah yang terpakai sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sampailah ke waktu ini. Kita diajar tentang kaedah-kaedah menyebut huruf-huruf, kaedah-kaedah membaca, bagaimana menyebut kalimat-kalimat dan huruf-huruf atau makhraj huruf. Kita diajar dengan kaedah-kaedah pembacaan yang benar melalui ilmu tajwid. Kita juga diajar bagaimana membacanya dengan bacaan yang baik melalui kaedah tarannum. Ini adalah warisan yang diperturunkan dari generasi ke generasi dan ini membantu mengekalkan Al-Quran. Bacaan Al-Quran dengan tarannum dan lagu-lagunya meruntun jiwa manusia sehingga manusia suka kepadanya, sehingga dari waktu ke waktu Al-Quran tetap dibaca dan tetap dipelajari. Selain dari itu, Al-Quran terpelihara kerana mukjizat Al-Quran yang boleh dihafal oleh manusia. Al-Quranul Karim mempunyai kelebihan kerana dia dapat dihafaz keseluruhannya. Bukan sahaja seluruh surah-surahnya dan ayat-ayatnya, tetapi yang dihafaz setiap huruf yang terkandung di dalamnya. Tidak tertinggal bagi mereka yang menghafaz dengan baik, walaupun satu huruf. Dan ini tidak mungkin berlaku pada mana-mana kitab yang lain, termasuk kitab-kitab Taurat dan Injil. Kita boleh menemui, walaupun anak-anak yang berusia di bawah 9 tahun, di bawah 7 tahun, mereka boleh menghafaz Al-Quran sepenuhnya. Dan kita dapati bahawa para penghafaz Al-Quran, ratusan ribu atau mungkin lebih berada di dunia ini. Di mana-mana sahaja terdapat negara Islam dan umat Islam, akan ada mereka yang menghafaznya. Sekalipun ada usaha untuk memusnahkan kitab Al-Quran, kitab sebagai buku, sebagai kitab, sebagai tulisan yang tertulis, bagaimanapun usaha mereka untuk memusnahkannya, sekalipun mereka berjaya memusnahkannya, mereka tidak mungkin berjaya memusnahkan Al-Quran yang berada di dada-dada para penghafaz dari kalangan umat Islam. Kita juga sekarang ini mempunyai kaedah-kaedah yang membantu memastikan bahawa Al-Quran ini terpelihara. Kita mempunyai percetakan-percetakan yang menghasilkan Al-Quran dengan jumlah yang besar yang disebarkan ke seluruh dunia. Seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi, seperti juga yang dilakukan di Malaysia melalui Nasrul Quran, sehingga kitab Al-Quran ini dihasilkan dengan jumlah dan bilangan yang banyak dan tersebar dan berada di hampir setiap rumah Muslim. Walaupun ada usaha untuk memusnahkannya, namun dengan tersebarnya kitab Al-Quran ini ke seluruh pelosok dunia, suatu hal yang mustahil untuk mereka berjaya memusnahkan Al-Quran itu sama sekali. Dan dengan percetakan itu dan dengan hafazan yang berada di dada-dada kaum muslimin, mereka tidak akan berupaya untuk mengubah dan menukarnya, menggantikannya dengan kandungan-kandungan palsu. Dan ini terbukti dari usaha-usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dan menambahkan surah-surah tertentu, mengurangkan surah-surah tertentu, atau meminda ayat-ayatnya. Oleh kerana Al-Quran ini berada di dada umat Islam, oleh kerana Al-Quran ini tertulis dalam buku, dalam kitab yang dimiliki oleh ramai umat Islam di hampir setiap rumah
orang-orang Islam, maka pindaan segala usaha untuk memasukkannya, penambahan dan pengurangan itu dengan mudah saja dikesan. Hari ini mereka melakukannya, esok kita akan dapat mengesan penipuan yang cuba mereka lakukan. Ini di antara perkara-perkara yang membantu Al-Quran kekal dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat-kalimat Al-Quran itu ditulis dengan rasam Osmani sejak zaman yang awal dan ia dikekalkan sampailah ke waktu ini. Bagaimana kaedah penulisannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi amalan dan kebiasaan penulisan di zaman para sahabat, itulah penulisan yang kekal sampailah ke hari ini. Walaupun dengan had tulisan yang lebih indah, namun kaedah penulisannya, penghejaannya itu tetap kekal sampai ke waktu ini. Jadi kerana itu Al-Quran tetap terpelihara dalam bentuknya yang asli, sehingga dengan itu dia layak untuk menjadi panduan untuk manusia sepanjang zaman. Dia sentiasa segar dengan idea-idea yang tidak pernah ketinggalan zaman, mampu menjawab persoalan-persoalan yang berbangkit dalam masyarakat, sama ada pada masa yang lalu atau pada zaman moden seperti hari ini, maupun pada zaman-zaman yang akan datang. Al-Quran sentiasa sedia dengan jawapan-jawapan yang tepat, yang segar untuk dimanfaatkan oleh manusia. Jadi kerana itu kita seharusnya menjadikan Al-Quran ini dan melihatnya sebagai kitab yang amat bernilai, yang tak terbanding dengan mana-mana kitab, tulisan, pandangan dari sesiapa jua pun. Jadi Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayangnya menyediakan kita dengan Al-Quran Karim. Dan Al-Quran menjadi mukjizat yang kekal, a living miracle. Kalau mukjizat yang diberikan kepada para nabi sebelumnya adalah mukjizat yang tampak oleh mata dan dilihat oleh manusia, dan mereka yang melihatnya meyakininya. Sebahagian daripada mereka meyakininya, sebahagiannya menolak. Tetapi mukjizat itu telah pun berlalu dan ia hanya menjadi catatan peringatan, catatan sejarah yang diulang-ulang. Tetapi Al-Quranul Karim menjadi mukjizat yang terus-menerus wujud di hadapan mata kita. Walaupun Rasulullah telah berlalu, walaupun zamannya telah berlalu sekian lama, namun mukjizat itu tetap kekal untuk dimanfaatkan oleh manusia, untuk meyakinkan manusia akan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ruang di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kesadaran kita, apresiasi kita terhadap Al-Quran dengan cuba membacanya, tidak hanya membacanya, tapi cuba mentadabbur kandungannya dan kemudian cuba melihat apakah yang boleh kita terjemahkan dalam amalan kehidupan kita seharian. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk memahami kitab-kitabnya, khususnya Al-Quran Al-Karim. Sehingga dengan itu kita mendapat syafaat daripada Al-Quran di hari akhirat nanti. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana kita maklumi, Wadah telah pun melancarkan tabung pengembangan Anjung Rahmat. Tujuan tabung ini adalah untuk membeli tanah di bersebelahan dengan